Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 6 Rabiul Akhir 11 November bersama saya Adi Akmal Syahrom. Tajuk utama malam ini. Kilang kicap dan roti kotor diarah tutup. ...48 lagi kes Delta dikesan di Malaysia. Dua buah kilang memproses makanan di Butterworth, Pulau Pinang diarah tutup selama 14 hari selepas didapati kotor. Arahan penutupan itu dibuat Jabatan Kesihatan Pulau Pinang JKN menerusi ops bersih yang dijalankan hari ini. Pegawai Kesihatan Persekitaran Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM Pulau Pinang, Muhammad Wazir Khalid berkata, pemeriksaan di premis menemui bulu binatang, ranting kayu dan daun kering di dalam bekas pemerapan soya di sebuah kilang memproses kicap di Bagan Lebai Tahir di Butterworth. Selain itu, pihaknya mendapati bekas tong kicap gantian kaca yang tidak bersih berkulat digunakan pengusaha kilang terbabit sejak 20 tahun lepas. Muhammad Wazir berkata, pemilik premis sudah menjalankan perniagaan hampir 50 tahun namun didapati gagal mematuhi aspek kebersihan yang digariskan JKN. Temu bual yang kita tanyakan hampir 20 tahun, 20 tahun dan 50 tahun beroperasi dan penggunaan hampir 20 tahun, di mana struktur fiberglass tu pun dah pecah, dah mereput, dan kita risau sekiranya berlaku pencemaran fizikal di mana fiber tu pecah dan masuk di dalam sos yang proses pemerapan, dia boleh menyebabkan keracunan dan pencemaran fizikal. Muhammad Wazir berkata semasa pemeriksaan pihaknya mendapati botol kosong itu dibersihkan sendiri serta tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan. Sementara itu, pemeriksaan di sebuah kilang roti di Raja Uda, Butterworth pula menemui najis tikus bertaburan di atas lantai dan bekas pembakar roti yang sudah lama tidak digunakan. Jelasnya terdapat juga kesan minyak lama di dulang roti dan keadaan yang tidak bersih itu dibimbangi akan berlaku pencemaran mahupun keracunan makanan. Premis berkenaan ditutup mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Sebanyak 9 notis juga telah dikeluarkan dengan nilai kompaun keseluruhan mencecah RM9,000. Seramai 26 anggota terdiri JKN dan pegawai penguat kuasa bahagian perlesenan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP terlibat dalam ops yang dijalankan bermula jam 10 pagi. Institut Penyelidikan Veterina IPV akan membuat ujian klinikal awal bagi pembangunan vaksin COVID-19 jenis mRNA yang sedang diusahakan kerajaan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, ujian klinikal awal itu akan dibuat di makmal IPV selepas vaksin itu dibangunkan Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Mereka akan buat pre-clinical study. So, di vaksin akan dibuat oleh MRI dan preclinical study akan dibuat di sini. Preclinical study adalah kajian keberkesanan vaksin terhadap hewan, sama ada tikus ataupun Oh ya, mereka mempunyai kemudahan yang lengkap, yang sesuai untuk kajian preclinical vaksin yang sedang dibangunkan oleh kerajaan. Setakat ini, IPV mempunyai 5 makmal di Semenanjung serta masing-masing satu di Sabah dan Sarawak. Jelas Datuk Seri Ronald, selain kepakaran, IPV juga mempunyai teknologi bagi penyelidikan dan pembangunan R&D berkaitan vaksin berkenaan. Dengan kejayaan IPV melakukan penemuan vaksin untuk haiwan, beliau yakin usaha kerajaan untuk menghasilkan vaksin COVID-19 dapat dicapai. Datuk Seri Ronald berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan kerja ke Institut Penyelidikan Veterina Ipoh hari ini. Kerajaan ketika ini sedang melaksanakan kerjasama pembangunan vaksin COVID-19 jenis Messenger Ribonucleic Acid mRNA melalui rundingan dengan University of Pennsylvania, Amerika Syarikat dan University of Chulalongkorn, Thailand. Rundingan tersebut kini berada dalam kajian klinikal fasa 2 dan 3 dan ia turut memberi penekanan melibatkan elemen pemindahan teknologi dan kepakaran.
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesan 48 lagi kes baru yang dijangkiti varian Delta. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, varian itu berjaya dikesan hasil kajian berterusan yang dijalankan oleh Integrative Pharmacogenomics Institute (IPROMIS), Universiti Teknologi MARA (UITM). Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang dijangkiti oleh virus SARS-CoV-2 yang dikategorikan sebagai VOC dan Variant of Interest (VOI) sebanyak 3,830 kes. Sehingga kini terdapat 3,570 kes varian Delta, 226 varian Beta dan 14 varian Alpha 14. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, kes berkenaan membabitkan 3 negeri iaitu 34 kes dikesan di Pulau Pinang, 12 di Pahang dan 2 di Perlis. Sementara itu, 6,323 kes baru direkodkan hari ini menjadikan 2 hari berturut-turut kes COVID-19 melebihi 5,000 kes. Undang-undang atau Dasar Baharu Lindungi Pekerja Ekonomi gig akan diperkenalkan menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Ketika ini pihaknya masih meneliti langkah perlu bagi memastikan hak-hak golongan itu dapat dipertahankan. Maka Kementerian Sumber Manusia sedang memperhalusi dan meneliti langkah-langkah polisi supaya kita memberi satu perlindungan seperti pekerja-pekerja lain. Maka saya bagi kepada jaminan yang berhormat, saya sebagai Menteri Sumber Manusia cukup prihatin terhadap pekerja-pekerja gig ekonomi dan kementerian sedang mengkaji dalam masa terdekat kita akan membentang dalam Mulia ini satu dasar baru untuk mempertahankan hak mereka. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad yang bertanya mengenai usaha kerajaan dalam melindungi pekerja ekonomi gig di negara ini. Sebelum ini, Mahkamah di United Kingdom membuat keputusan pekerja gig layak mendapat hak-hak pekerja, namun Datuk Seri Saravanan berkata ia akan diperhalusi sama ada keputusan itu boleh diguna pakai di Malaysia. Setakat ini, pekerja gig hanya boleh mendapat perlindungan sosial di bawah skim keselamatan sosial pekerja sendiri di bawah kendalian Perkeso. Namun golongan itu tidak berada di bawah kawalan Akta Kerja 1955 dan menyebabkan mereka tidak layak mendapat hak-hak sebagai pekerja. Ahli politik dan calon-calon pilihan raya negeri Melaka diseru untuk menjalankan ujian psikometrik rasuah Buster Stack (RBTAC) bagi mengukur tahap integriti masing-masing. Ia sebahagian daripada inisiatif untuk membantras gejala rasuah selain menjamin sistem demokrasi Malaysia yang stabil dan adil. Menurut pengarah projek RBTAC, Datuk Rosmandi Ghazali, ujian psikometrik RBTAC dibangunkan berdasarkan data saintifik dengan kadar kebolehpercayaan setinggi 90%. Ujian dan keputusan RBTAC katanya hanya akan diketahui oleh individu yang mengambil ujian berkenaan dan bebas sama ada mahu mengumumkan atau tidak. Itulah kami maknanya galakkanlah sebenarnya telah publicizekan kita haraplah semua yang stakeholders yang berkenaan dengan pihak dan Melaka ni ambil peluang demi kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk keseluruhan maknanya Melaka tu ataupun Malaysia secara umumnya ambil peluang untuk sama-sama participate. Kita bebas untuk tanyalah kepada bakal-bakal YB dah ambil ke RBTAC. I think benda begitulah. Dan maknanya atas individu juga untuk buat keputusan sama ada mereka yang ambil ke tak ambil ke untuk diundi atau tidak. Sementara itu, pengasas dan pengerusi MCCF, Datuk Seri Halim Ishak berharap ujian psikometrik RBTAC untuk menangani rasuah dapat diselaraskan ke seluruh negara. Ujian psikometrik ini agar ianya diangkat ke peringkat kepimpinan tertinggi itu Perdana Menteri sendiri. Dan tujuan kita tak lain tak bukan adalah untuk membantu kerajaan. Membantu kerajaan melalui GIA CC mungkin di mana yang ada di dalam plan anti rasuah negara. Jadi kita MCCF bersama dengan Rasuah Busters memang kita berhasrat sangat supaya alat garis ukur ini diguna pakai kepada semua penjawat awam sebenarnya dan begitu juga kepada semua pemimpin-pemimpin.
Ujian Arbitek yang dibentuk berasaskan nilai dan psikologi masyarakat Malaysia itu dibangunkan oleh sekumpulan pakar pengujian psikometrik dan statistik dari 3 universiti tempatan. Rosmadi berkata penggunaan ujian psikometrik Arbitek merupakan amalan yang lazim digunakan di negara yang berada di kedudukan 20 teratas dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI, antaranya Denmark, Finland, New Zealand, Sweden dan termasuklah negara jiran Singapura. Pensijilan halal dilihat satu agenda penting dalam pelan pemulihan negara kepada industri yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad berkata, agenda pemulihan semula itu penting memandangkan industri halal merupakan pemangkin kepada ketahanan ekonomi negara pasca COVID-19. Bagi menjayakan hasrat itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bakal menganjurkan Sidang Halal 2021 yang menyasarkan 1,000 penyertaan dalam kalangan usahawan dan pemain industri. Menerusi Sidang Halal 2021, semua pihak yang terlibat akan berganding bahu dan bersinergi untuk menjayakan platform strategi ini ke arah memacu negara menjadi industri halal bertaraf dunia serta sebagai satu usaha untuk membuka ruang kolaborasi minda dan idea baru yang lebih segar ke arah memperkasa pensijilan halal Malaysia agar kekal relevan dan jadi rojokan dunia. Prosedur operasi standard SOP bagi pengiktirafan sijil halal Malaysia turut menjadi rujukan negara luar dan hasil kerjasama itu sebanyak 84 badan pensijilan halal luar negara dari 46 buah negara telah mendapat pengiktirafan daripada JAKIM. Ditanya mengenai tempoh kelulusan sijil halal, pihaknya berkata proses itu dapat diselesaikan dalam tempoh 30 hari dengan syarat permohonan tersebut mengikut manual prosedur pensijilan halal Malaysia Domestik 2020. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pra-pelancaran Sidang Halal 2021. Persidangan halal kebangsaan akan diadakan secara julung kalinya pada 23 November depan. Sepanjang program tersebut, sebanyak 4 topik akan dibentangkan selari dengan tema dipilih Halal Malaysia, Pemangkin Pertumbuhan Ekonomi Negara. Tabung Haji TH menyerahkan zakat TH berjumlah 2.1 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 2020 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Bayaran zakat bagi negeri Sabah itu mencatatkan peningkatan berbanding tahun 2020 iaitu 1.8 juta ringgit. Majlis serahan zakat diadakan di Pejabat Ketua Menteri Sabah yang disampaikan Nur Laila kepada timbalan yang di-Pertua MUIS Ustaz Malai Ali Malai Ahmad yang turut disaksikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji Nur. Dalam pada itu, jumlah keseluruhan bayaran zakat TH 2020 terus mencatatkan peningkatan di seluruh negeri sebanyak 104 juta ringgit berbanding 86.2 juta ringgit pada tahun 2020. Tahun ini TH turut memperuntukkan 18.7 juta bagi melaksanakan program lain seperti program Ihsan iaitu program bantuan kewangan untuk golongan asnaf dan program Ikhtiar di mana ia membantu golongan asnaf melalui suntikan modal perniagaan. Dana tersebut turut digunakan untuk program Iqra yang menyediakan bantuan kewangan dan keperluan kepada pelajar asnaf di beberapa universiti awam dan institusi terpilih dan program Afiat yang melibatkan sumbangan alat bantuan sokongan kesihatan. Kedai viral RM1 jadi tarikan. Bertemu kembali, seorang lelaki warga Myanmar ditemukan lemas selepas motosikal ditungganginya terbabas sebelum terjunam ke dalam sungai Telaga Mas dekat Alor Star. Bangsa Muhammad Rafiq Muhammad Shah Alam, 26 tahun, dilapor cuba mengelak sebuah teksi yang datang dari arah bertentangan. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 8 malam ketika mangsa dalam perjalanan pulang dari tempat kerja di Bukit Pinang ke rumahnya di Bukit Tembaga. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, pemandu teksi itu bertindak melarikan diri selepas ternampak mangsa terjatuh ke dalam sungai. Kejadian disedari penduduk kampung yang melalui jalan itu selepas menemui 2 buah topi keledar dan motosikal mangsa di dalam air. Kerana kita menjumpai dua buah helmet lah di tempat kejadian, jadi kita
syaki mungkin ada penumpang lain. Jadi usaha telah dijalankan oleh pihak bomba untuk mencari sekiranya ada mangsa lain yang terlibat dalam kejadian ini. Walau bagaimanapun maklumat yang kita terima daripada majikan mangsa yang meninggal dunia ini dan juga daripada abang si mati mengesahkan bahawa mangsa hanya bersorangan. Mayat mangsa ditemui pasukan bomba di dasar sungai dalam keadaan tersembam. Hasil siasatan mendapati mangsa memiliki kad UNHCR dan telah lama menetap di negara ini. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Seorang jurutera syarikat perunding pembinaan didenda sebanyak RM40,000 selepas mengaku bersalah terhadap dakwaan memalsukan tanda tangan dokumen 7 tahun lalu. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Toh Hui Sheng, 46 tahun, selain diperintah dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Tertuduh didakwa dengan curangnya telah menggunakan suatu dokumen sebagai tulen bertarikh 2 Ogos 2014 berhubung kiraan struktur dan pelan struktur bagi cadangan membina sebuah banglo 2,5 tingkat di Mukim Batu Gombak daripada Liang Consult kepada Datuk Yim Kum Fuk iaitu pemilik tanah yang mana mempunyai sebab untuk mempercayai dokumen itu adalah palsu. Kesalahan itu dilakukan antara 2 Ogos sehingga 12 Ogos 2014 di Desa Jaya Kepung. Terdahulu tertuduh yang tidak diwakili peguam merayu supaya hanya hukuman denda dikenakan dan tidak dipenjara kerana mempunyai banyak tanggungan selain isteri seorang suri rumah. Mengikut fakta kes pada 2013, syarikat di mana tertuduh bekerja, Liang Consult, memaklumkan semua dokumen itu tidak dikeluarkan oleh syarikatnya dan mengesahkan tanda tangan pada dokumen itu juga bukan miliknya. Hasil semakan bahagian forensik SPRM mengesahkan tanda tangan dokumen Structure Design Calculation adalah berbeza dengan spesimen tanda tangan diambil daripada Liang. Kisah warga emas bersama 4 anak kurang upayanya OKU yang sebelum ini disiarkan Berita Al-Hijrah mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk Kerajaan Negeri Terengganu. Terbaru, keempat-empat beradik yang lumpuh seluruh badan akibat penyakit saraf itu akan menerima bantuan am negeri sebanyak RM450 sebulan mulai Januari depan. Bantuan am negeri itu diumumkan Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafi Ahmad ketika menziarahi keadaan mereka sekeluarga. Jadi hari ini setelah saya berbincang dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan saya mengesyorkan dan terus meluluskan yang hak hujung sana itu makcik hak hujung ni mulai Januari ini saya luluskan JKM untuk dia sebanyak RM450 dan yang 3 orang lagi ni saya syorkan untuk diluluskan RM450 sebulan bermula Januari. Sebelum ini, 3 daripada mereka menerima bantuan RM300 sebulan daripada JKM, manakala seorang lagi menerima bantuan bulanan daripada Perkeso. Hanafiah berkata, kerajaan negeri juga akan membekalkan lampin pakai buang di bawah peruntukan tabung Darul Iman untuk kegunaan adik-beradik tersebut. Sementara itu, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam turut menzahirkan keprihatinan dan berhasrat memberikan bantuan sara hidup secara one-off antara RM1,000 hingga RM3,000 setahun kepada adik-beradik tersebut. Ketua Pegawai Eksekutifnya M. Rozi Bidin berkata, bagi ibu mereka pula, bantuan bulanan Maidam yang diterimanya sejak 2016 akan dinaikkan daripada RM400 kepada RM500 selepas ini. Masuk TV Hijrah ni maknanya ada yang datang dan memanggil dia dalam tasak ada saja. Macam dia nak beri sumbangan, dia masuk dalam saya. Maidam dia bagi duit kot. Kursi itu. Selasa lalu, kru Berita Al-Hijrah melaporkan Rosanani, 62 tahun, yang bekerja sebagai penjual lemang terpaksa menguruskan anak Muhammad Amirizam Razali, 42 tahun, Muhammad Marsudi, 36 tahun dan Muhammad Aismuddin, 33 tahun yang memerlukan penjagaan rapi. Anak sulungnya Rozana Riah, 43 tahun yang turut menghidap penyakit sama, tinggal berasingan memandangkan beliau telah berkahwin dan dijaga oleh suami serta 7 anaknya yang berumur antara 20 hingga 5 tahun.
Jika sebelum ini tular kedai makan dengan harga kayangan, namun di Kelantan masih wujud kedai makan yang menjual pelbagai jenis makanan dengan harga hanya RM1. Kelebihan itu menjadikan premis makanan milik Wan Hazimi Wan Hamad di Kampung Sungai Budor, Kota Baru sering mendapat perhatian walaupun kedudukannya agak tersorok. Menurut Wan Hazimi, makanan serendah RM1 itu ditawarkan sejak 10 tahun lalu, malah harganya tidak berubah walaupun terdapat peningkatan harga bahan mentah. Wan Hazimi yang memulakan perniagaan sejak 20 tahun lalu berkata, semua makanan tersebut pada awalnya dijual dengan harga 50 sen sebelum naik kepada RM1 10 tahun kemudian. Kita rasa walaupun kita jual lagu tu, kita rasa puas hati. Dengan kata orang mari, orang siapa mari beli, tak ada komplain ke apa lah. Dengan kita jual lagi kita tu tidak kata mahal ke apa. Cuma ramai kata murah lah. Padai ke tak kita kata masalah murah mahal tu kita rasa kita boleh untung juga. Kita jual dengan harga tu pun kita ada untung. Cuma tak besar lah. Cuma atas kita lah, kita pandai kontrol duit tu kat mana. Benda tu boleh meningkat lah. Antara makanan yang dijual termasuklah bubur nasi, mi dan kutiau goreng atau sup, pengat pisang, aneka bubur seperti bubur kacang, bubur jagung serta bubur pulut hitam. Premis yang diusahakan Wan Hazimi bersama isterinya Rozira Hassan 49 tahun pada mulanya hanya menerima pelanggan dari kampung sekitar. Namun sejak ia tular di media sosial, pelanggannya semakin bertambah termasuk ada dari luar daerah Kota Baru. Mari sama sini. Sebab murah dasar, pas sedap. Harga berpatutnya lah. Kalau tempat lain boleh ke harga sini? Tempat lain tak boleh. Yang harga seria ni. Kalau makan Maggi goreng, mi sup, pengak biasa. Sedap murah. Ramai, hampir setiap hari. Kedai makan yang terletak di kawasan tarikan pelancong penempatan Rumah Pelangi ini dibuka setiap Ahad sampai Khamis dari jam 11.30 pagi hingga 6.30 petang. Wan Hazimi berkata setakat ini beliau belum berhasrat untuk menaikkan lagi harga makanan walaupun agak terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan kedainya baru 4 bulan kembali beroperasi seperti biasa. Ar-Rashid Dakwah Center ADC mengajak umat Islam di Malaysia untuk bersama-sama menyumbang dalam projek pembinaan Dewan Serbaguna di Madrasah Tahfiz Al-Quran Ar-Rashid di Kelang. Dewan Serbaguna 2 tingkat yang dianggarkan menelan kos sebanyak RM500,000 itu akan dijadikan sebagai asrama dan pusat riadah bagi lebih 100 pelajar tahfiz lelaki di madrasah berkenaan. Pengurus Besar Ar-Rashid Dakwah Center ADC Muhammad Khairul Nizam Abdul Ghani berkata, dengan adanya dewan ini nanti para pelajar tahfiz Al-Quran Ar-Rashid tidak perlu lagi keluar dari kawasan pusat tahfiz tersebut untuk melakukan aktiviti riadah seperti sebelum ini. Makanya seperti yang tuan-puan lihat di belakang saya, sekarang dalam progres pembinaan Dewan Serbaguna 2 tingkat dan keluasan asrama bagi menempatkan lebih daripada 150 pelajar laki-laki. Dan dewan yang akan didirikan adalah Dewan Serbaguna 2 tingkat yang bukan sahaja boleh meluaskan asrama para pelajar tetapi turut akan digunakan untuk riadah para pelajar selain digunakan untuk majlis keagamaan, majlis berbuka puasa Ramadan, majlis ceramah, tazkirah, kuliah duha dan sebagainya. Pihaknya menjangkakan pembinaan dewan ini akan siap sepenuhnya pada bulan Januari tahun depan. Beliau dalam pada itu menyeru umat Islam untuk sama-sama menyumbang bagi pembinaan dewan ini sekurang-kurangnya 1 lot yang bernilai RM100. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Ar-Rashid Dakwah Center seperti tertera atau layari www.arrashiddawahcenter.com atau arrashid.onpay.my. Madrasah Tahfiz Al-Quran Ar-Rashid telah ditubuhkan pada tahun 1999. Pada awalnya, Mahat Tahfiz ini hanya membuka kelas tahfiz separuh masa di Surau Haji Mokhtar, Teluk Gadung, Kelang sebelum beroperasi secara sepenuh masa ekoran permintaan daripada ibu bapa. Selepas 10 tahun, Mahat Tahfiz Al-Quran Ar-Rashid beroperasi di bangunan sendiri yang terletak di Kampung Sungai Udang. Banjir di Sri Lanka ragut 25 nyawa.
bertemu kembali. Kerajaan Uzbekistan mengalu-alukan agensi umrah di Malaysia untuk menjadikan negara itu sebagai salah satu destinasi tambahan dalam pakej umrah yang ditawarkan mereka. Ini kerana negara Asia Tengah itu kaya dengan warisan silam tamadun Islam. Ikuti laporan yang saya sediakan. Menurut Penasihat Menteri Pelancongan dan Sukan Uzbekistan, Temur Mirzaev, beliau yakin lawatan ke negara itu mampu memberikan nilai tambah kepada jemaah umrah. We call it Umrah Plus Uzbekistan. Jadi, ya ramai sekali Hajj Umrah goers of Malaysia. Muslim Malaysia will travel to Makkah, Medina. So we are proposing to stop over in Uzbekistan, Samarkand, Bukhara, up to 3 days, supaya mereka juga ada lebih value. Selain dari Hajj and Umrah pilgrimage, they also have kind of Islamic enlightenment, Islamic knowledge, or Islamic culture trips. Tambah Mirzaev, sektor pelancongan di Uzbekistan mula diberi perhatian sejak 2017. Pada 2019, jumlah pelancong meningkat hampir 3 kali ganda kepada 6.7 juta pelancong. Antara destinasi bersejarah yang menjadi perhatian ialah Samarkand dan Bukhara. Di sini, pelancong dapat menelusuri keindahan seni bina Islam yang terpelihara sehingga kini. Kita juga ada peninggalan sejarah Islamic civilization atau Islamic culture yang sangat kaya. Uzbekistan lah tempat lahirnya Ibn Sina, Al-Khwarazmi, Al-Biruni. Selain dari ziarah ke makam Imam Al-Bukhari, perawi hadis, ya, pengumpul hadis terkenal, Imam At-Tirmizi juga pengumpul hadis. Justru beliau mengalu-alukan kedatangan rakyat Malaysia termasuk agensi pelancongan untuk menjadikan Uzbekistan sebagai destinasi pilihan. Proses memasuki Uzbekistan juga mudah, memandangkan Malaysia adalah antara negara yang dikecualikan visa untuk memasuki negara 4 musim itu. Jelasnya, sebagai sebuah negara dengan majoriti penduduk beragama Islam, pelancong Malaysia juga tidak perlu gusar dengan status halal restoran di negara ini. Bagi menambah keyakinan pelancong Muslim, pihaknya juga menjalin kerjasama rapat dengan Malaysia untuk mendapatkan pensijilan halal. Selain itu, menurut Mirzaev, kerajaan Uzbekistan juga dalam perancangan untuk menyambung kembali penerbangan terus Kuala Lumpur Tashkent yang dikendalikan Uzbekistan Airways yang sebelum ini terpaksa dihentikan berikutan pandemik COVID-19. Islam tiba di bumi Uzbekistan pada kurun ke-8 dan sejak daripada itu ia telah berkembang pesat sehingga membentuk ketamadunan yang cukup besar yang menyumbang kepada kemajuan budaya, sains dan pendidikan dunia Islam sehingga hari ini. Adik Mas Syahrum, TV Al-Hijrah. Hujan lebat berterusan sejak seminggu lalu di Sri Lanka kini menyebabkan sekurang-kurangnya 25 orang maut. Kebanyakan mangsa terbunuh akibat lemas dan ada juga ditimpa runtuhan tanah. Sehingga kini ribuan mangsa terjejas dan diarah berpindah. Bencana berkenaan menyebabkan 17 daripada 25 daerah di Sri Lanka terkesan dengan banjir buruk ini. Ia turut mengakibatkan banyak jalan termasuk jalan-jalan utama tidak boleh dilalui dan menyebabkan komunikasi darat terputus. Rumah penduduk juga ditenggelami air. Sehingga kini Hospital Utama Sri Lanka di Chilau turut terkesan dengan bencana berkenaan. Jabatan Meteorologi negara itu menjangkakan hujan lebat akan reda 2 hari lagi. Selain Sri Lanka, selatan India turut dilanda banjir buruk yang menyebabkan puluhan orang maut. Sekian berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Adik Mas Syahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.